Kubur yang terbakar ni dia ada dua keadaan lah. Yang pertama ada orang membakarnya. Yang kedua dia terbakar sendiri. Cerita ni berlaku di negara seberang atau lebih tepat di Indonesia. Diceritakan seorang pemuda lelaki, dia tak berpuas hati dengan bapaknya berkaitan dengan harta pusaka. Lalu dia bertindak nekat membakar kubur bapaknya. Tak cukup dengan membakar kubur bapaknya, dia juga mencabut dan merosakkan batu nisan kubur bapaknya. Persoalannya, apa untung dia dapat? Dia hanya sekadar melepaskan geram sahaja. Jadi saya nak mengupas isu ini dalam konteks hukum syarak dan juga sikit dengan undang-undang sivil. Di segi hukum syarak, membakar kubur ni adalah haram. Bila haram, perbuatan membakar kubur itu berdosa. Kenapa haram? Kerana bersandarkan kepada hadis Nabi SAW, kasru azmil mayyit ka kasri hayyan. Maksud dia mematahkan tulang si mati. Orang ni ada tulang, mematahkan tulang belulang si mati sama hukumnya dengan mematahkan tulangnya semasa dia hidup. Mana semasa dia hidup kita saja pergi patah tulang orang, berdosa tak berdosa? Berdosa. Hukumnya adalah haram. Jadi Nabi membandingkan kalau orang mati itu pun kalau tulangnya kita saja pergi patah-patahkan, haram. Sama dengan kita mematahkan tulangnya semasa dia hidup. Kenapa? Sebab kehormatan manusia ini, manusia ni dia ada kehormatan dan kemuliaannya yang perlu dijaga sama ada semasa dia hidup ataupun selepas dia mati. Jadi dikatakan haram membakar kubur si mati ini dikiaskan kepada tadilah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya bacakan tadi, iaitu bila kita membakar kubur si mati bermakna kita merentak kemuliaannya. Kita merentak kemuliaan si mati, maka hukumnya adalah haram. Kemudian dalam konteks si anak tadi yang membakar kubur bapaknya, dia tak puas hati dengan harta yang bapak dia wasiat, itu cerita lain. Maka dia dianggap anak yang derhaka. Biasa kita mendengar anak ni dia derhaka kepada ibu bapa semasa ibu bapa masih hidup. Jaranglah kita mendengar anak derhaka kepada ibu bapa semasa ibu bapa telah mati. Kerana kita lihat di segi birrul walidain, berbuat baik kepada ibu bapa. Kalau semasa ibu bapa masih hidup, kita buat baik kepada ibu bapa, maka dapat pahala. Dan kepada ibu bapa ini untuk berbuat baik kepada mereka masih boleh dilangsungkan, diteruskan walaupun mereka telah mati. Kita buat kebajikan, kita sedekah kepada seseorang, infak harta kita, niat pahala untuk ibu bapa, kita buat baik dengan kawan-kawan ibu bapa kita. Ibu bapa telah mati tapi kita buat baik dengan kawan-kawan dia yang satu ketika masa hayat dia buat baik, bermakna perbuatan itu kita berbuat baik kepada ibu bapa. Jadi dikiaskan sebaliknya, demikianlah kalau ibu bapa masih hidup, anak-anak boleh menderhaka kepada ibu bapa. Demikianlah kalau ibu bapa dah mati pun, anak-anak masih ada ruang untuk derhaka kepada ibu bapa. Dalam konteks pemuda tadi ni, dia bakar kubur bapaknya, bermakna dia derhaka kepada bapaknya, berdosa. Yang kedua, perbuatan dia bakar kubur tu, dosa yang satu lagi pula, iaitu dia menyakitkan ataupun merentak kemuliaan si mati. Sebagaimana hadis yang saya bacakan tadi. Dua dah. Di segi hukum, pelaksanaan hukum atau tindakan yang perlu dikenakan kepada bukan pemuda itulah, sesiapa saja yang membakar kubur, maka dia ada hukum yang perlu dilaksanakan. Dalam konteks hukum syarak, orang ni perlu dihukum. Kalau struktur hukuman syarak ni dia ada 3, iaitu hudud, qisas dan ta'zir. Maka perbuatan membakar kubur ni bolehlah kita letak dalam struktur yang ketiga, iaitu ta'zir, iaitu hakim syar'i atau qadi berdasarkan peruntukan yang ada bolehlah menghukum dengan hukuman yang sesuai sebagai pengajaran kepada orang yang bakar tu dan juga pengajaran kepada orang yang belum melakukannya. Dalam konteks undang-undang sivil, orang-orang yang membakar kubur sebenarnya dia telah melakukan satu jenayah yang boleh dihukum dengan peruntukan undang-undang yang tertentu. Nanti anda boleh semaklah dalam undang-undang sivil. Jadi dalam cerita pembakaran kubur ni kita dapat mengambil pengajaran lah.
Pengajaran yang pertama, anak-anak geram teramana sekalipun kepada ibu bapa semasa hayat mereka, mungkin ibu bapa tak adil dan seumpamanya, janganlah sampai peringkat itu. Sudahlah, bapa dah mati. Sepatutnya si anak ini memaafkan ibu bapa kalau ibu bapa bersalah kepada mereka, dan sepatutnya sebagai anak yang baik, maka ibu bapa dah mati, si anak kena berdoa, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diampunkan dosa ibu bapa yang telah mati, agar diberikan ketenangan, kerehatan semasa berada dalam alam kubur, agar ibu bapa yang telah mati itu dimasukkan dalam syurga. Itu yang sepatutnya, bukan bakar kubur. Itu sekadar melepaskan geram sahaja. Dan pengajaran yang berikutnya, ibu bapa, kita yang menjadi ibu bapa dalam mendidik anak-anak, yang pertama sekali, pastikan kalau anak ramai, berlakukan keadilan kepada mereka supaya tak timbullah isu tak puas hati dan seumpamanya. Dan didiklah anak-anak dengan pendidikan Islam. Semoga peristiwa macam anak bakar kubur tu ataupun perbuatan-perbuatan yang lain daripada anak-anak yang dahaka tu tidak akan berlaku, kerana tidak salah ibu bapa mendidik anak-anak mereka. Wallahu a'lam.